Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Lutfi bin Muhammad Tarmizi, nombor metrik 1181711. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk yang berjudul sebagai kaedah pengajian hadis di era pandemik secara maya. Pendahuluan. Pada era globalisasi ini, satu dunia telah menghadapi berbagai cabaran, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jadi melihat kepada perspektif pendidikan dan pengajaran juga, cabaran yang dihadapi sangat besar, apatah lagi diuji pada era pandemik masa kini. Dalam bidang pengajian Islam juga seperti pengajian Quran dan hadis, cabaran yang dihadapi tidak kurang hebatnya. Oleh yang demikian, tenaga pengajar perlu memikirkan beberapa kaedah yang efisien yang boleh digunakan untuk memastikan para pelajar dapat memahami dan seterusnya mendapat input yang baik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang diketahui, di dalam pengajian Islam juga, iaitu selaras dengan inisiatif kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 di Malaysia, sesi pengajian dan pembelajaran turut dilaksanakan secara atas talian, iaitu online, pada semua peringkat dalam pengajian Islam. Di semua peringkat, pengajian Quran dan hadis tidak lagi asing dalam kalangan pelajar. Akan tetapi apabila berada di dalam era pandemik masa kini, beberapa kaedah dan alternatif baru perlu hadir bagi memastikan para pelajar dapat memahami sesi pengajian dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Amal bin Muhammad Nur Zulkifli. Nombor metrik saya 1181715. Khususnya terima kasih kepada Dr. Syed Najimuddin bin Syed Hassan kerana memberi kami peluang untuk membuat kajian tentang kaedah pengajaran hadis di era pandemik ini secara maya. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah kaedah yang kami gunakan untuk menyiapkan kajian ini. Baiklah, metodologi kajian. Kaedah yang kami lakukan untuk menyiapkan kajian ini adalah melalui kajian kualitatif. Kajian kualitatif ini adalah menganalisis kajian terdahulu untuk menentukan kaedah yang terbaik bagi pengajaran hadis secara maya. Kemudian maklumat tersebut kami peroleh daripada pelbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, rekod lampau, sumber internet dan juga penyelidikan lepas. Seterusnya, pengumpulan maklumat yang dilakukan akan dianalisa melalui analisis kandungan. Kemudian hasil daripada analisis yang dilakukan dapat menentukan kaedah-kaedah yang terbaik yang boleh dicontohi bagi pengajaran hadis secara maya semasa era pandemik ini. Baiklah, itu saja daripada saya untuk metodologi kajian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Alif Baihaqi, nombor metrik 1181705. Tinjauan literatur bagi kajian kami ialah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pendidik ialah kekurangan masa dan infrastruktur teknologi. Proses perintegrasi teknologi maklumat dalam pembelajaran tidak bersemuka ini memerlukan prasarana yang mencukupi seperti kemudahan makmal komputer, peralatan berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat, serta penyediaan dan penyelenggaraan komputer yang mencukupi bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran melalui maya. Antara cabaran lain yang terpaksa ditempuhi oleh pendidik dan para pelajar ialah kemudahan internet yang terhad, juga suasana yang tidak kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajaran terhadap keberkesanan yang rendah dan capaian internet yang tidak stabil. Hasil dapatkan kajian lapangan kami ialah platform yang terbaik untuk pembelajaran hadis secara maya ialah kerajaan ada menyediakan digital education learning management, menyediakan platform iaitu
Intelligent Learning Management System, di mana pelajar boleh melakukan proses pembelajaran dan pengajaran dalam talian menggunakan Google Classroom, Google Meet dan Microsoft Teams. Antara inisiatif lain yang digunakan oleh pendidik ialah melalui platform WhatsApp, Telegram dan rakaman video melalui YouTube. Dengan adanya platform tersebut, memastikan PDP hadis terus dilaksanakan supaya ilmu terus diambil manfaat oleh para penuntut dan pelajar. Melalui platform tersebut mestilah menggunakan disiplin hadis seperti mustalah hadis, iaitu usul hadis meliputi ilmu rijal dan takhrij hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ashraf bin Nazaruddin, nombor matrik 1181694. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran pengajaran hadis secara maya. Cabaran ini dibahagikan kepada dua sudut. Yang pertama dari sudut pelajar dan yang kedua dari sudut guru. Cabaran pertama yang perlu dihadapi bagi pelajar adalah suasana pembelajaran yang tidak kondusif dan yang kedua perlu adalah kemudahan internet yang terhad. Kedua-dua cabaran ini akan memberikan tekanan kepada para pelajar. Terusnya, ia akan mengganggu prestasi pelajar dalam pembelajaran. Hal ini akan berjurus kepada cabaran yang ketiga, iaitu tahap keberkesanan pembelajaran yang rendah. Dari sudut seorang guru pula, cabaran yang perlu guru hadapi ialah yang pertama, canggung apabila diberi tanggungjawab mendidik secara maya. Hal ini sering berlaku khususnya pada para pengajar yang berusia. Hal ini kerana mereka tidak begitu arif dengan teknologi yang berkembang pesat pada masa kini. Yang kedua adalah kekurangan masa. Bagaimana yang kita tahu, para guru perlu menyediakan bahan-bahan yang lebih bagi pembelajaran secara maya. Mereka sebagai contoh, mereka perlu menyediakan bahan-bahan dari online, membuat video, PowerPoint dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kekurangan infrastruktur. Sebelum COVID-19, para guru hanya mengajar berhadapan dengan para murid. Tapi bila COVID-19 menyerang, mereka perlu menyediakan pelbagai barang seperti internet yang laju, teknologi yang tinggi bagi mempermudahkan mereka mengajar kepada murid secara maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Khairuddin, nombor matrik 1181691. Hari ini saya akan menerangkan kaedah mengatasi cabaran dan rintangan pembelajaran secara atas talian ketika wabak COVID-19 untuk webinar kumpulan kami ini. Antara kaedahnya adalah capaian internet mestilah meluas agar segala maklumat yang disampaikan oleh guru dapat diakseskan baik bagi memungkinkan ilmu diperolehi dengan baik. Tenaga pengajar juga boleh merekod video pelajaran dan pelajar juga perlu ambil inisiatif untuk melihat kembali rakaman video yang direkodkan. Selain itu, mengedarkan peranti-peranti supaya akses kepada kelas dalam talian ditingkatkan seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti di Finland dan China. Seterusnya, pihak kerajaan juga seharusnya meningkatkan akses jaringan internet terutama di kawasan pedalaman seperti di Sabah dan Sarawak agar kesemua pelajar dapat mengakses internet dengan baik. Akhir sekali, penggunaan televisyen untuk menyiarkan pembelajaran juga perlu diperluaskan lagi di negara kita. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan bagi tajuk kami adalah COVID-19 yang melanda dunia ia memberikan sesuatu hikmah di sebaliknya. Pelaksanaan kawalan pergerakan PKP membawa kepada transformasi terutama dalam dunia pendidikan di Malaysia. Kedua, dalam masa yang sama, guru juga perlu meningkatkan dan melengkapkan diri dengan kemahiran dan keupayaan mereka untuk mendidik seiring dengan kemajuan teknologi. Ketiga, sesuai dengan sistem pendidikan abad ke-21 ini, pengetahuan guru perlulah bersifat dinamik, berubah mengikut keadaan semasa, sama ada perubahan daripada pelajar maupun daripada segi teknologi. Akhir sekali, guru perlu juga bertindak proaktif untuk sentiasa mengemaskini persiapan diri dan juga sentiasa peka dengan perkembangan teknologi semasa. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.